Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Okey, sekarang kita masuk kepada tajuk qira'. Dipanggil juga dengan apa? Al-mudharabah. Al-mudharabah. Jadi mudharabah ni apa dia? Biasa dengar tak mudharabah? Akaun mudharabah bank Islam. Ataupun akaun mudharabah Maybank, akaun mudharabah game. Okey, sekarang ni kita nak tahu apa hakikat akad mudharabah ni dan bagaimana berfungsi akad mudharabah ni dalam kehidupan kita. Ni sangat pentinglah sebab dia melibatkan akad mudharabah ni satu bahagian daripada akad syarikah. Bahkan dipanggil syarikat mudharabah. Syarikah, apa maksud syarikat? Akad syarikat apa dia? Apa makna syarikat atau apa makna syarikat? Perkongsian. Kongsi apa? Kongsi makan? Kongsi kereta? Kongsi? Kongsi harta tu makna syarikat umum yang lebih khusus dalam muamalah. Syarikat ni kongsi apa? Kongsi? Tadi saya dengar dah kat siapa? Kongsi apa? Kongsi bini. Kongsi apa? Kongsi keuntungan lah. Kongsi keuntungan. Sebab untung tu yang dicari matlamat daripada mengadakan syarikat. Okay. Jadi qira' ataupun mudharabah ni apa takrif dia? Al-qiradu mushtaqqun minal qardi. Qira' ini lafaz bahasa Arab yang diistiqaq. Istiqaq ni yang diambil daripada asal masdar qardun. Qardun maknanya al-qat'u, putus, memutuskan. Summiya bihi hadzal aqdu, dinamakan dengan qard al-qira' ini, akad ini dinamakan qira' li'anna malikal mal, kerana pemilik harta yaqta'u min malihi, dia memotong sebahagian daripada hartanya, juz'an yu'tihi lil 'amil, dan diberikan kepada pekerja, yatasarrafu fi, untuk pekerja tadi uruskan. Kama yaqta'u lahu juz'an, sebagaimana pemilik harta juga yaqta', memotong sebahagian daripada juzuk min ribhin, daripada keuntungan hadzal mal, min ribhi hadzal mal, daripada keuntungan harta ini. Jadi nama munasabah penamaan tu kerana al-qira' daripada qardu, potong, makna ambil sebahagian harta bagi kepada pekerja untuk dia usahakan dan diberi kepadanya sebahagian, dipotong daripadanya sebahagian keuntungan. Wa yusamma muqaradah, dinamakan juga muqaradah. Muqaradah dengan makna al-musawah, persamaan. Litasawihi ma fi ribhi, kerana sama mereka dua pada keuntungan. Makna mereka masing-masing mendapat keuntungan yang dipersetujui. Okey, yang seterusnya istilah mudharabah. Mushtaqqatun min ad-darbi. Mudharabah, kalimah ini diistiqaq, diambil daripada masdar perkataan ad-darbu. Ad-darbi fil ardi. Darbu ni maknanya kita pukul kan. Kalau darbu fil ardi, kita memukul jalan dan memukul tanah dengan berjalan. Ad-darbu fil ardi makna berjalan dan berkelana atau berjalan lah. Pukul tanah makna kita memijak dan berjalan di atas tanah dengan maksud as-safar, perjalanan. Kenapa dinamakan akad ini dengan al-mudharabah yang memberi makna perjalanan? Summiyat bihi hadhihi asyirkatu, dinamakan pensyarikatan ini dengan nama mudharabah li'anna al-ghaliba fiha as-safaru, kerana ghalib pada syarikat ini melibatkan perjalanan, lijalbil bidha'ah, untuk mendapatkan barangan, wa taswiqiha, dan menjualnya, wa jalbil ribhi, dan mendapatkan keuntungan dan seumpamanya. Jadi dia melibatkan proses
bermusafir, berjalan untuk berniaga. Wa hadhihi syirkatu fi 'urfil fuqaha, dan syarikah ini pada uruf fuqaha, ini takrif istilahi. Tadi takrif bahasa. Jadi yang penting awak ingat takrif istilahi lah. Ayyadfa'a malikul mal. Al-mudharabah ialah menyerahkan oleh pemilik harta malan, harta, li ghairihi, kepada pihak lain, liya'mala bihi, supaya pihak tersebut boleh beramal, boleh bekerja pada harta itu, wa yattajira fi, dan boleh berniaga pada harta itu. Mudharabah ialah pemilik harta beri kepada pihak lain hartanya untuk dia usahakan, dia kerjakan. Ala an yakuna ribhu mushtarakan bainahuma, dengan syarat keuntungan itu bersyarikat antara mereka berdua. Min huna sumiyat syarikatan, dari kerana itu dinamakan syarikah, lishtirakihima fi ribhi, kerana mereka berkongsi pada keuntungan. Jelas, jadi takrif dia, ini takrif di segi istilah. Situ, itu takrif pada istilah. Masyru'iyatuhu, pensyariatan akad qirat ini. Hadha naw' min asy-syarikah jaizun. Jenis syarikat ini harus. Dalla ala masyru'iyatihi as-sunnah, menunjukkan atas pensyariatan ini oleh al-hadis. In wa naqada alaihi ijma'ul muslimin, dan seterusnya berlaku ijma' umat Islam mengatakan akad ini harus. Yang pertama, hadis yang menjadi sandaran kepada ijma' pada keharusan akad mudharabah. Faqad rawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an abihi al-Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana idza dafa'a malan mudharabatan. Abbas apabila dia serahkan hartanya secara mudharabah, dia beri ke orang. Maknanya mudharabah sebagai memudahkan tasawur awak, mudharabah ni makna satu perkongsian keuntungan, yang mana satu pihak yang mengeluarkan modal, satu pihak lagi bekerja. Dia lain dengan syarikah. Syarikat yang sebelum ni, sebelum mudharabah ni, ada syarikatul inan, tapi dalam silibus kita tidak ada lah. Cuma dalam YouTube awak boleh tengok lah. Saya rasa saya ada buat penerangan tentang syarikat. Jenis syarikat ada 4 yang dibincangkan. Yang sah di sisi Syafi'iyah satu je. Ada syarikat abdan, syarikat wujud, syarikat mufawadah, syarikatul inan. Syarikatul inan ini yang kita panggil perkongsian modal dan untung. Maknanya 2 orang atau lebih, masing-masing mengeluarkan modal, ada bahagian modal, dan masing-masing bekerja sama, masing-masing berniaga, bersyarikat sekaligus dengan keuntungan yang mereka sepakati. Okey, jadi syarikat, akad syarikat. Syarikah maksud ni akad, bukan makna syarikat persendirian, enterprise ni yang berhak. Itu syarikat dari segi bentuk pendaftaran tu lah, bentuk-bentuk syarikat tu. Yang kita bincang ni akad syarikat. Okay? Syarikat contohnya Mahiding contohnya, syarikat, tapi syarikat dari segi dia tu dia bawah akta syarikat. Cuma dia buat apa? Dia jual. Cuma dalam tu mungkin ada dia punya shareholder. Ada shareholder tu yang kita panggil, mereka ini syuraka. Mereka ini rakan kongsi dalam suatu syarikat. Jadi asasnya pada akad syarikat tu. Awak kena faham akad syarikat tu apa. Okey. Jadi akad syarikat ni modal dan pekerjaan dilakukan sama oleh rakan kongsi. Mudharabah, dia bezanya satu pihak yang keluar modal, pihak lain yang bekerja. Jadi pihak yang keluar modal tak buat kerja, dia hanya keluarkan modal saja. Ini dipanggil sebagai mudharabah. Jumpa tak ni? Tak jumpa ni? Juzuk 1 Surat 71.
Cukup tak? Jadi satu pihak yang keluar modal, pihak keluar modal ada tak ke tak ada? Ke juzuk apa? Jangan salah juzuk. Kalau yang ambil PDF jangan salah juzuk. Kalau tak ada, awak kena bukan juzuk tu, hak saya ni juzuk lain. Kalau saya ni, kalau guna PDF, ada sebagian PDF yang bagi dua. Bukan kitab yang pertama, kitab yang kedua dalam bab muamalat. Kalau buku yang 3 jilid tu memang jilid ketiga lah. Kalau yang gabung sekali dalam satu jilid lah. Cari juzuk yang kedua dalam bab muamalat ini di situ. Muka surat 71. Okey, jadi mudharabah satu pihak yang keluar modal. Pihak yang keluar modal ni dia tak melibatkan kerja lah. Dia hanya keluar modal, pemodal saja. Yang kedua ialah pihak yang mengusahakan modal. Jadi konsep mudharabah tu begitu. Dan kita dapati mudharabah ni konsep dia banyaklah diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Di antara pihak bank dengan pihak kita kata yang memohon pembiayaan. Jadi penting untuk kita faham akad mudharabah. Jadi sandarannya ialah hadis yang menceritakan daripada Abdullah bin Abbas, ceritakan bahawa ayah dia apabila diserahkan harta secara mudharabah, ishtarata ala sahibihi, dia meletakkan syarat kepada tuan ataupun pekerja dia tu, pekerja yang diberi tu, pihak yang nak diberi modal tu, alla yasluka bihi bahran, jangan dia melalui jalan laut. Ada harta dia tu jangan bawa pergi musafir melalui jalan laut. La yasluka bihi bahran, jangan melalui jalan laut. Wala yanzilu bihi wadiyan, dan jangan dia turun pada wadi. Wadi ni tanah rendah. Kenapa? Sini awak kena faham situasi. Di tanah Arab, wadi ni tanah lembah, rendah, yang biasanya menjadi laluan air bila musim hujan. Maka apabila Ibnu Abbas pesan kepada pekerjanya, harta aku ni jangan kamu lalu dan bawa pergi ke kawasan wadi. Sebab apa? Sebab andai kata kalau berlaku hujan, dia akan jadi banjir yang secepat. Kalau air terjun kita panggil kepala air kan. Kat tanah Arab pun begitu. Bila ada berlaku hujan, menyebabkan kawasan tanah rendah ni akan ditenggelami air, jadi bimbang harta yang diberikan tu akan musnah. Sebab itu Abbas mensyaratkan pekerja dia jangan bawa dia musafir ke tanah rendah, bimbang apabila berlaku hujan akan memusnahkan harta. Wala yashtari bihi dabbatan dhata kabidin ratbah, jangan beli dengan duit ni dabbah, tunggangan yang dhata kabidin ratbah, yang zat kabidi maknanya hidup lah, yang mempunyai kabid tu makna hati, limpa yang basah makna yang hidup. Makna duit aku ni jangan berniaga binatang hidup. Aku beri kepada kamu duit supaya berniaga. Pertama jangan bawa duit ni pergi musafir naik laut, kalau tenggelam habis. Ataupun bawa ke kawasan wadi, kalau banjir habis. Ataupun kamu niaga benda-benda hidup, sebab kalau mati sakit susah rugi. Jadi dia syaratkan kepada orang yang nak beri modal tu, jangan buat perkara ini. Fa in fa'ala dhalika, kalau orang itu buat juga, dhamina, orang itu kena tanggung kerosakan ataupun berlaku apa-apa musibah. Itu akad yang dibuat oleh Abbas dengan orang yang nak minta modal dengan Abbas. Fa balagha syartuhu Rasulullah, sampailah syarat itu kepada telinga Nabi. Nabi pun tahu bahawa Abbas ni berniaga dengan cara ini. Fa ajazahu, dan Nabi membenarkannya. Jadi apa yang dibuat oleh Abbas ini ialah konsep mudharabah. Tapi dia letak syarat-syarat tersebut tujuan untuk menjamin dan memastikan harta dia tidak musnah. Nabi dengar
syarat-syarat ini Nabi mengharuskan, menunjukkan bahawa perkara itu harus. Dari yang kedua, an Suhaib radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun fihinnal barakah. 3 perkara yang ada keberkatan padanya. Al-bai'u ila ajal, jual secara tangguh, kita panggil jual secara ansuran. Wal muqaradah, mudharabah ni lah, muqaradah ni mudharabah, bersyarikat secara muqaradah. Wa khaltul burri bisya'iri lil baiti la lil bai', mencampur gandum dengan syair. Syair ni barli, bur gandum. Gandum campur dengan barli untuk makan di rumah, lil bait. La lil bai', bukan untuk jual. Jadi di sini disebut lafaz muqaradah. Nabi kata 3 perkara yang berkat. Pertamanya, jual beri tempoh. Kalau pembeli tak mampu bayar, bagi tangguh, bayar ansuran. Itu satu keberkatan. Apabila penjual memberi masa untuk pembeli membayar harga barang jualan. Yang kedua, muqaradah. Qirat ini. Kenapa berkat? Kerana apabila kita beri modal, kita membantu orang itu untuk mencari perusahaan dan mendapat nafkah, mendapat hasil. Jadi kita beri modal pada dia, kita tolong dia untuk majukan kewangan dan ekonomi dia. Itu berkat. Dan ketiga, dalam bentuk makanan, Nabi kata campur. Gandum ni makanan ataupun satu bijian yang mahal lah daripada barli, sebab dia halus. Dia biji-biji dia dikisar dengan halus dan harga dia mahal. Barli ni murah sikit lah makanan-makanan yang tu. Maka mencampurkan antara dua itu mendatangkan keberkatan sebagai makanan kat rumah, lil bait. La lil bai', nak jual tak boleh, jadi menipu lah. Kita jual biji gandum campur barli, menipu lah. Tapi nak makan rumah elok. Dari kesihatan pun elok, sebab barli ni dia penuh banyak serat. Jadi hadis ini menjadi sebagai sandaran bahawa akad mudharabah ini akad yang harus dan diterima syarak. Seterusnya kita langkah kepada hikmatu masyru'iyatihi, hikmat pensyariatan dia. Jumpa tak? Hikmat pensyariatannya. Tak jumpa? Tak ada? Ada tak tu? Ada tak? Ada. Ada. Ingat tak jumpa lagi. Hikmatu masyru'iyatihi, hikmat pensyariatan qirat. Alimna anna hikmata masyru'iyati syarikah, kita telah mengetahui bahawa hikmat pensyariatan syarikat ammatan, secara umum. Kenapa syarikat ni, kebaikan syarikat apa dia? Huwatan miyatul mal, ialah mengembangkan harta. Mengembangkan harta. Jadi harta tu dia disuruh untuk kita kembangkan, bukan sekadar kita simpan. Kalau kita boleh kembangkan, kita kembangkan. Tahqiqut ta'awuni, dan mencapaikan ta'awun, tolong menolong, baina afradil mujtama', antara individu dalam masyarakat. Syarikat ni bila kita ada satu perkongsian, kita boleh tolong menolong dengan orang. Mungkin kalau kita seorang, kita tak mampu nak buat perusahaan, tapi kalau kita ramai-ramai, mungkin kita mampu. Wa tahqiqut takamuli bainal qadarati wal imkanati wal kifayat, dan menjadikan, memastikan at-takamul, ada kesempurnaan. Kita menyempurnakan antara qadarat, kemampuan, imkaniyat pun kemampuan, kekuatan, kemampuan, dan kifayah, dan keperluan. Jadi bila kita bergabung, kita buat satu syarikat, kita dapat orang ni lemah pengurusan, boleh dibantu orang lain. Orang ini hebat, dia punya marketing, boleh dibantu oleh orang yang dia boleh membantu orang-orang yang lemah. Bil istifadati, dengan mengambil faedah, mimman ladaihi malul kathir,
daripada orang yang mempunyai banyak harta. Wa qad takunul khibratu ladaihi qalilah. Boleh jadi pengalaman di sisi dia sikit. Dia harta banyak tapi dia tak ada pengalaman. Wal istifadatu mimman ladaihi al-khibratul wasi'ah, ataupun boleh mengambil manfaat daripada orang yang mempunyai pengalaman yang luas. Wa rubbama kana al-mal ladaihi qalilan. Boleh jadi harta yang dia punya itu sikit. Ada orang yang harta banyak tapi tak ada pengalaman. Ada orang pengalaman banyak tapi harta sikit, tak banyak. Jadi bila adanya konsep mudharabah ni, dapatlah tolong menolong antara satu yang lain dan menyempurnakan. Wa hadzal ma'na fi syarikati 'ammatan, dan makna syarikat ini pada secara umum yujadu fil mudharabah, juga ada pada mudharabah. Jadi mudharabah hikmatnya ini ada ala atami wajhin, atas sesempurna rupa, wa a'la nisbah, dan setinggi-tinggi nisbah. Okay. Kita langkah kepada hukmu aqdil qira', hukum akad qira'. Okay. Apa makna hukum akad qira'? Apa dia nak bincang ni? Nak bincang pasal apa ni? Hukum akad qira' ni bincang pasal apa? Ingat dulu, apa hukum jual beli, apa dia? Betul lah, harus. Hukum bukan hukum taklifi yang 5 tu, wajib, sunat tu bukan. Hukum maksud apa? Saya pernah sebut kan? Apa dia maksud hukum ni? Kesan. Ataupun kita kata kesan daripada jual beli, apa dia? Hukmul bai', apa dia? Jual beli, kalau jual beli, apa kesan dia? Jawapan tidak tepat. Saya rasa saya sebut banyak dah. Apa dia kesan dia? Kesan jual beli, apa dia? Tak payah cari dah, fikir je. Awak bukan nak jual beli. Jual beli, apa kesan dia? Akad al-bai'ah, apa dia? Apa dia? Jual beli, akad, aqdul bai'. Kesan dah akad jual beli. Hukum dia apa dia? Apa yang terhasil bila berlaku jual beli? Apa? Iya ke saya tak pernah tanya? Tak nak tanya ke? Apa dia? Apa kesan bila berlaku akad jual beli itu sah? Apa kesan dia? Apa dia? Ulang. Apa dia? Sebut apa dia? Sebut apa? Bunyi apa tu? Apa dia? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Apa dia? Tak ada boleh jawab. Bukan salah hutang ni. Apa yang berlaku? Bila berlaku jual beli, setelah sempurna, apa akan terhasil? Apa dia? Intiqal mulkiyah, berpindah pemilikan. Itu saya dah sebut kan? Kita dah sebut ke belum ni? Nampak apa? Tak boleh ingat. Jadi kesan hukmul bai' idzan aqada sahihan, jual beli bila berlaku sah, kesan dia apa? Kesan ni kadang-kadang dia panggil sebagai hukum jual beli. Apa kesan dia? Intiqal al-mulkiyah, perpindahan milik. Okey, sekarang ni hukum aqdu qira'. Hukum aqdul qira', dia berkait dengan tu juga. Apa kesan daripada akad qira'?
Aqdul qiradi wal mudharabah, akad qirad dan mudharabah ni aqdun jaizun, akad jaiz. Okey, satu lagi. Apa makna akad jaiz? Halo? Halo apa? Apa dia? Hubungan? Apa, terang sikit lagi. Akad jaiz itu apa makna? Jual beli akad lazim. Akad lazim lawan dia akad jaiz. Kita dah sebutkan belum ni kan? Kita dah ingat. Al-ijarah akad apa? Aqdul lazimun. Ijarah, buka balik ijarah mula-mula ada tak hukum ijarah? Dia kata aqdul lazimun. Kalau ada memang saya terang situ. Saya terang antara akad lazim dan juga akad jaiz. Apa bezanya? Jaiz di sini bukan merujuk pada Jabatan Agama Islam Selangor, ataupun merujuk kepada hukum 5 tu. Jaiz dengan mubah tu bukan. Jaiz ni lawan kepada lazim. Apa makna dia? Ada tak ijarah? Kita dah masuk ijarah kan? Kita berhenti kat aksam ijarah kan? Betul tak? Mana sini dah. Sebelum tu awal-awal lagi, pada permulaan perbincangan ijarah tu, tulis apa? Ada? Ada ke tak? Cuba. Tulis apa? Lagi? Kau tu? Cuba tak tu? Ada. Jangan sampai saya cari. Tulis apa? Tak nampak ni, tak jumpa lagi. Carilah tajuk dia lepas tu. Ada apa tajuk? Lepas masyru'iyah dia tulis apa? Rukun terus. Rukun terus dia tulis. Terbukalah, tengok. Al-ijarah. Cari. Jumpa apa? Tulis apa? 1, 3, 7. Itu dia ada aqdul lazimun. Ada tak? Al-ijaratu. Syartul khamis. Batu antakuna kat mana? Tak ada tulis ada. Saya terang je tentang sini belakang tu bab fasah. Al-aqdul ijaratu aqdul lazimun. Saya tengah sini tapi duduk belakang.
Akad ijarah ialah akad yang lazim. Sini saya terang apa makna akad lazim, apa makna akad jaiz. Okey. Apa makna akad jaiz? Ni, qirat. Aqdul qirad wal mudharabah aqdun jaizun. Apa makna akad jaiz? Betul lah. Apa makna dia? Jaiz tu makna tidak lazim lah. Apa makna akad yang jaiz? Kalau saya terang kat fasah tu, tak terang ya? Oh, sebab berti tengah. Berti tengah. Berti tengah. Jadi memang kosong. Tak apa-apa sebab kita berti tengah dah. Okey, jadi akad lazim nanti kita tengok balik dalam rakaman YouTube. Akad lazim lawan dia akad jaiz. Ini ialah pengkategorian jenis akad. Okey, jual beli akad lazim, ijarah akad lazim, salam akad lazim. Ada berapa lagi akad lain? Mudharabah akad jaiz, syarikat akad jaiz. Dan ada akad yang sebelum qada dia jaiz, lepas qada dia lazim. Rohan nanti akan sebut. Okey, apa makna akad lazim, apa makna akad jaiz? Akad lazim ialah akad yang tidak boleh difasahkan setelah sempurna dia. Setelah sempurna tidak boleh difasahkan oleh dengan sewenang-wenangnya. Tidak boleh difasahkan, tak boleh dibatalkan. Seorang kata saya tak jadilah nak beli, tak boleh lepas selesai jual beli. Kira jadilah jual beli tu. Khiyar dah selesai, maka selesailah. Rasanya saya tengah kat khiyar ke tak? Ataupun dalam bab jual beli, saya pernah sebutlah sebelum ni. Kalau tak di ijarah pun disalam, tak disalam pun dibaik. Okay. Itu akad yang lazim. Yang akad yang tidak boleh difasahkan setelah berlakunya. Akad jaiz, akad yang boleh difasahkan oleh mana-mana pihak yang berakad. Jadi bila dah berlaku akad pun, dia nak tarik diri boleh. Dia nak batalkan boleh, tak ada masalah. Okey. Sekarang ni qirat dan mudharabah dia termasuk daripada jenis akad jaiz. Apa makna jaiz? Ghairu lazim. Apa makna dia? Bimakna anna kullam minal muta'aqidain, boleh setiap daripada dua orang yang berakad itu. Siapa yang berakad? Sahibil mal, pemodal, wal amil, pekerja. Lahul haqqu an yafsakha hadzal aqda, dia berhak untuk memfasahkan akad ini. Itu akad lazim. Sawaun abda al-amilu bitasarruf, sama ada telah memulakan oleh pekerja itu dengan kerja dengan urusannya, ai syira'i wal bai', iaitu jual beli, beli dan jual, wa nahwi am lam yabda, ataupun belum mula lagi. Sawaun abada al-amilu, sawaun abada al-amilu bitasarrufi am lam yabda, sama ada dia dah mula atau belum mula, dia berhak untuk fasah dan batalkan. Jadi bila kita nak buat, kita nak suruh orang, kita nak upah orang, bukan upah lah, upah lain, kita nak buat perkongsian dengan kawan kita, jual burger, kita bagi dia modal, dia jual burger. Jual burger. Jadi dia tu dipanggil sebagai amil, kita dipanggil sebagai sahibul mal. Sahibul mal. Maka dia bila-bila masa atau kita bila-bila masa boleh tarik diri. Tak apalah, saya nak batal je lah, bagi balik lah, nak ambil duit balik lah, saya tak mau jual burger. Boleh. Cuma ada apa, kena ikut lah, kena ikut beberapa step ataupun beberapa perkara. Fa idza kana al-fasl qabla syuru', kalau fasah itu berlaku sebelum mula perniagaan, bil amal, lam yajuz lil amil an yatasarrafa bi syai'in min ra'sil mal, tidak boleh bagi pekerja nak mengusahakan, nak menggunakan sesuatu pun daripada modal tadi. Kalau sebelum start kerja, sebelum start pekerja tadi mengusahakan duit modal tadi, tiba-tiba pemodal
tarik diri. Okey, saya nak jadilah nak buat perusahaan, nak kongsi modal dengan awak. Saya nak beri modal ke awak. Jadi modal yang diterima dah tu tak boleh nak sentuh, tak boleh guna apa-apa. Kenapa? Li'annahu tasarrafa fi ghairi milkihi, kerana dia menggunakan pada bukan milik dia. Sebab tu dia tak boleh guna. Bila batas sebelum dia mulakan pekerjaan, maka dia tak boleh usik pun duit tersebut. Kerana dia kalau buat juga, dia telah menggunakan pada milik orang lain bi ghairi idzni malikihi, tanpa izin pemiliknya. Wa idza kana al-fasxu ba'da syuru'i bil amal, kalau fasah itu berlaku setelah dia mulakan bekerja, dia pun usahakanlah beli barang, beli ni dia jual, cari barang bandar dia pun jual. Kita beri kepada kawan kita modal untuk berniaga barang, dia pergi cari barang-barang bandar, dia pun jual. Beli, dia beli barang, dia jual. Dia beli barang, jual. Bila dah nak fasah selepas mula bekerja, tawaqqafal amilu, maka kena berhenti. Amil ni bila gitu kena berhenti. Ai asyarikul mudharib, rakan kongsi yang mudharabah tadi. Kena berhenti an syira'i syai'in jadi, berhenti daripada beli barang baru. Tak boleh beli barang baru lah, stop dulu lah. Wa wajaba alaihi bai'u ma ladaihi min sila'in, maka wajib ke atasnya menjual apa yang ada daripada barangan, bin naqdil muta'amali bihi, dengan mata wang yang digunakan. Jadi barang dah ada dah, baju-baju bandar yang dah beli dah tu dia kena jual, maka kena selesaikan, kena pulangkan balik dan cairkan balik modal tu dalam bentuk asal. Faham? Jadi barang dah ada, dia kena jual fil balad, menggunakan naqdil muta'amal. Naqdun makna mata wang yang digunakan di negeri itu. Wastifa'ud duyun al-a'idah ila hadhihi syarikah, dan menyempurnakan hutang-hutang yang kembali kepada syarikat ini. Kalau ada orang hutang, kena selesaikan. Kalau orang hutang dengan dia, kena dapatkan. Kalau dia hutang orang, kena selesaikan. Dia hutang orang, kena selesaikan dulu hutang-hutang yang ada dengan syarikat tu. Thumma yajril hisab, kemudian dia pun melakukan pengiraan. Kemudian kira baliklah. Wa yastariddu sahibul mal ra'sal mal, dan sahibul mal, tuan punya modal, boleh minta balik ra'sul mal. Ra'sul malihi, ra'sa malihi, modal dia. Ra'sul mal ni modal. Dalam salam ra'sul mal apa dia? Dalam salam ra'sul mal apa dia? Bayaran tempahan. Ra'sul mal dalam mudharabah apa dia? Modal. Ingat tu beza Ra'sul mal dalam mudharabah dengan ra'sul mal dalam salam. Okey, jadi di sini tuan punya modal tadi boleh minta balik modal dia. Wa yataqasamani ribha bainahuma hasba ittifaqihima, dan mereka membahagikan keuntungan antara mereka berdua mengikut persetujuan. Jadi cara macam mana? Belajar ni, lepas ni awak nak buat syarikat apa-apa, nak buat perkongsian apa-apa, awak akan guna ilmu ni. Ilmu ni penting. Macam saya katalah, ilmu ni bawa sampai ke akhirat. Kerana apa? Walaupun awak bersyarikat di dunia, tapi kalau awak salah hukumnya, melibatkan dosa. Bila dosa, kena tanggung ke akhirat nanti. Nampak tak? Kena tahu ke akhirat nanti. Wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Allah Ta'ala sebut, wa inna kathiran minal khulata', ramai daripada rakan-rakan kongsi yang bersyarikat kat dunia, la yabghi ba'duhum 'ala ba'd, mereka menzalimi atas rakan kongsi yang lain. Yang ni curi, yang ni yang ni khianat kawan dia, yang ni lipat kawan dia, macam-macam lah. Menzalimi sebahagian mereka dengan sebahagian lain. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang beriman dan amal soleh. Wa qalilum mahum, dan amat sedikit mereka ni. Allah Ta'ala kabur sedikit. Rakan kongsi yang baik amat sedikit. Jadi ambil perhatian, kita nak buat apa-apa perusahaan, perkongsian, pilih rakan kongsi yang betul-betul. Kalau tak, kita akan terseksa.
ataupun kita lah orang yang jahat tu. Dua tu je. Jadi apa nama ni, tengok proses ni macam mana. Prosesnya apabila nak dibatalkan akad mudharabah, kita nak tamatkan dah. Macam mana? Jual beli kena berhenti. Jual beli maksud beli barang baru, stop. Barang yang dah ada kena jual untuk dicairkan dalam bentuk mata wang balik. Sebab dia asal beri duit modal kan, modal ni mata wang. Jadi dia kena jual segala aset-aset yang barang-barang yang ada untuk kembalikan dalam bentuk, cairkan dia. Cairkan dia dalam bentuk mata wang. Kemudian selesaikan dulu hutang kalau ada hutang apa-apa dengan syarikat tadi. Lepas tu bayar balik modal. Selesai modal dulu. Selepas selesai modal, barulah boleh bagi keuntungan kalau ada. Kalau tak ada untung lah. Faham? Tengok proses dia tu satu-satu. Mana tadi apa dia? Berhenti. Apa nama ni? Berhenti beli. Mana dia kata? Berhenti jual beli. Tawakuf anil amal. Tawakuf anil amal. Yang seterusnya apa dia? Baik maladai ataupun baik baik maladai lah, apa yang dah ada tu kena jual barang. Lepas tu apa dia? Istifa'ud duyun. Tulis duyun lah, hutang-hutang sesat. Lepas tu raddu ra'sul mal, kembalikan ra'sul mal, kembalikan modal. Modal kena kembali dulu. Barulah taksimu ar-ribh. Barulah boleh bagi keuntungan kalau ada. Kalau tak ada, tak ada. Kalau tak ada, kita tak ada. Tak boleh lah Amir nak minta, saya kerja dengan awak ni, saya nak untung saya. Tak ada. Tak ada modal, tak ada keuntungan, tak ada lah kiranya. Sebab apa? Zalim ke tak zalim? Kalau tak ada keuntungan, Amir tak dapat apa-apa. Zalim ke tak? Apa zalim? Zalim ke mana tu? Dah, Pemodal pun rugi tak? Duit dia tak ada apa-apa kan? Mana ada untung? Dia hanya dapat balik duit dia. Duit dia dapat balik. Faham tak? Jadi ada untung, tak ada untung. Okey, pekerja. Keuntungan pekerja, ada tak? Katakanlah tak ada untung. Tak ada juga. Jadi masing-masing tak ada untung lah ke? Pemodal pun tak ada untung. Pekerja pun tak ada untung. Dah tu modal memang kena kembali balik. Sebab modal tu hak asal dia. Asal modal kena kembali balik lah dulu sebelum kita nak bagikan keuntungan. Jadi proses dia begitu. Kalau ada lebih, barulah dibahagikan keuntungan berdasarkan hasbat tifaqihima, mengikut persetujuan mereka berdua. Okay. Masuk kepada arkan aqdul mudharabah. Pertama sirah, macam biasa ijab qabul, saya tak mau masuk sangat ni. Yang kedua aqidan. Aqidan dua orang yang berakad. Di sini siapa dia? Sahibul mal, pemilik barang, pemilik modal, wal amil. Amil dipanggil juga sebagai amilu mudharabah. Yushtaratu fihima ahliyatul wakalati wat tawkil. Disyaratkan mereka berdua mesti ada ahliyatul wakalah, keahlian perwakilan dan taukil, dan memberi wakil. Ini istilah ahliyatul wakalati wat tawkil. Dia boleh menjadi wakil dan dia boleh mewakilkan orang. Dia boleh menjadi wakil bagi pihak lain dan dia boleh mewakilkan pihak lain. Jadi itu dari segi makna. Maksudnya siapa? Mereka ni mesti berakal, balik dan juga apa dia? Sahibul yad. Dia mempunyai penguasaan pada barang yang dia atau harta yang dimiliki. Macam syarat jual beli tu lah.
al-aqlu al-bulughu, akal balik. Lepas tu adamul hajri, tidak disekat, dan dia ada penguasaan pada barang tersebut atau harta tersebut, yang disingkatkan dengan ahliyatul wakalawati wa tawkil. Li'anna al-malika, kerana pemilik harta itu kal muwakil, dia yang mewakilkan duit dia kan, dia mewakilkan pekerja untuk guna duit dia. Wal alimu kal wakil, amil itu macam wakil daripada pemilik modal. Idh innal amila yatasarrafu fi mali sahibil mal bi idzni minhu, kerana amil dia mengusahakan pada harta tuan punya modal dengan izin daripada dia. Falau kana ahaduhuma mahjuran alaihi li safahin, kalau salah seorang itu orang yang ditahan kerana sebab safah, bodoh, dia tak boleh nak urus, aw li su'i tasarrufi bil mal, atau kerana dia buruk urusan dengan harta, lam yasihul aqdu, maka tak sahlah. Sebab itu disyaratkan ahliyatul al-wakalah wa tawkil, yang merujuk kepada akal, balik, adamul hajzi, dan juga ada ada lahu al-wilayah, ada wilayah pada harta. Okey. Yang ketiga ialah ra'sul mal. Rukun ketiga ialah ra'sul mal. Apa makna ra'sul mal? Modal. Okey. Apa syarat modal mudarabah? An yakuna minan nuqud. Mestilah modal daripada duit. Kadarahimi wal umlatil muta'arafati al-yawm. Seperti duit dirham dan juga umlat. Umlat ni makna mata wang yang dikenali pada hari ini. RM ke USD ke. Umlat al-muta'arafati al-yawm. Mata wang yang dikenali pada hari ini. Jadi kena bentuk mata wang, nukud. Wala yasihu an yakuna urudan. Tidak boleh modal tu barang. Modal dalam bentuk barang tak jadi. Apa modal dia? Modalnya ambil buah durian ni lah. Atau modal dia apa? Modal saya ialah basikal. Basikal ni banyak, ambil modal ni, jual ke guana, lepas tu ambil modal tu jual basikal tu, ambil duit tu jadi modal untuk buat perusahaan lain. Tak boleh. Dia kena cairkan dulu dalam bentuk nukud. Tak boleh daripada urut, ai silaan, barang, silaat tijariyah. Modal dia apa? Modal ialah air laci, tank laci. Modal ni tak boleh, modal kena duit. Kalau nak jual air laci pun air laci tak apalah, tapi modal mesti betul duit. Lianna fi dhalika ghararan, kerana pada perkara itu ada gharar fahisha. Gharar fahish apa dia? Gharar ni ketidaktentuan. Ketidaktentuan yang teruk. Kalau barang ni pertama kita nak jadikan ni modal, pertama barang tu laku ke tak? Yang kedua nak jual tu payah kadang. Jadi kita nak tentukan berapa bahagian persen bila nak bagi untung. Kena tahu modal berapa. Kayak kan dia nak kembalikan modal kan? Dia nak kembalikan modal kepada pemodal. Jadi modal tu mestilah dalam duit. Kayak kata dia beli barang. Pemodal kata ambil lah kursi-kursi meja ni jual. Jual, lepas tu awak pun buatlah perniagaan burger ke, niaga baju bandar ke. Saya, lepas tu bagi saya 50%, awak 50% contohnya. Sekali sebelum bagi 50% kena tahu dulu berapa ni. Mana? Nampak tak? Jadi sekarang ni barang-barang kursi meja tu yang menjadikan modal, barang ni berapa akan ditukarkan dalam bentuk mata wang tak tahu. Boleh jadi laku, boleh jadi tak laku. Kan itu dia syarat mesti dalam bentuk mata wang, tak boleh urut, tidak boleh barang. Kerana barang ini ada ghararan fahishan, ada ketidaktentuan yang teruk. Idh yusbihu kullu minar ribhi wa ra'si mal, kerana jadilah setiap daripada untung dan modal tu majhulan. Untung tak tahu berapa lagi, modal pun tak tahulah ke berapa ni. Masa akad tu modal tak tahu berapa, sebab barang masih belum jual lagi. Nak tolak kedai pun tak tahu kedai terima ke tak, banyak mana boleh. Li'annal gharada takhtalifu qimatuhu, kerana al-gharad, kerana al-arada, barang ni
takhtalifu qimatuhu, berbeza nilai dia, baina yaumin, yaumi qabdihi wa yaumi bai'ihi, antara hari dia terima dan hari dia jual, auradihi, atau hari dia pulangkan balik. Kalau barang ni meja, masa hari dia berlaku akad tu boleh jadi harga macam ni, masa hari nak jual tu boleh jadi harga dia turun atau harga dia naik. Jadi modal asal tak tahu berapa, sebab tu tak boleh barang. Wal aslu fi aqdil al-qirat annahu fihi gharar. Asal pada akad qira ini memang ada ketidakpastian, sebab kita tak pasti berapa boleh untung. Li'anna al-amal fihi ghairu madbut, dan pekerjaan pun kita tak boleh nak terhadkan, nak madbut tak boleh nak dhabitkan, kita nak hadkan pun tak boleh. Orang bekerja kita tu lama mana, banyak mana, sungguh ke tak, kita tak tentu. Waribhu ghairu mawthuq, keuntungan pun tidak dapat dipastikan. Wa inna ma jaza li hajatina, tapi kenapa dibenarkan? Dibenarkan kerana ada hajat orang ramai. Kama bayyana, seperti mana kita terangkan. Bila begitu, fala yudhafu ilaihi ghararun akhar, maka tak boleh kita tambah ketidakpastian yang lain, ketidaktentuan yang lain. Akad qira itu sendiri, berdalam itu ada ketidakpastian dah. Untung tak untung tak tahu. Faham tak? Lagi apa? Untung dan untung kita tak boleh nak tahu. Lepas tu bekerja banyak mana kita tak boleh nak hadkan. Tiba-tiba kita modal pun kita letak pula modal barang hak tidak tahu nilai, tidak tahu berapa akan dapat. Jadi bertambah gharar, sebab tu tak boleh. Fala yudhafu ilaihi ghararun akhar, tidak boleh ditambahnya ketidakpastian yang lain. Walidha, kerana itu, yaqtasiru fihi ala ma yaruju, hanya dihadkan atas apa yang yaruju, yang laku. Yang laku bikulli ahwalin, pada setiap keadaan, wa tashulu tijaratu bihi, dan mudah untuk berniaga dengan dia. Apa benda yang sentiasa laku? Huwan nukudu, iaitu duit ya. Duit ni memang laku semua. Sebab itu disyaratkan raksumah mesti duit. Itu syarat pertama. Yang kedua, yushtaratu an yakuna ra'sul mal ma'lumal miqdar. Disyaratkan ra'sul mal itu mesti maklum kadar dia. Banyak mana? Modal banyak mana? 100 ringgit ke, 100 ribu ke, 100 dolar ke? Fala tasihul mudarabah ala malin majhulil qadri. Tak boleh mudarabah atas harta yang tidak ditahu kadar. Tak boleh kau. Yang ketiga, an yakuna muayyana, mesti tertentu. Mesti tentukan dulu. Fala tasihul mudarabah ala malin fi dhimmah. Tidak sah mudarabah pada harta yang dalam tanggungan. Okey, harta yang dalam tanggungan kita, orang berhutang kita banyak. Jadi kita kata saya beri awak modal, hutang orang atas saya. Hutang banyak mana? Hutang dengan siapa? Tidak tertentu lagi, boleh dapat tak boleh dapat lagi. Jadi tidak muayyan, tidak tertentu. Dia tak boleh dalam tanggungan, dia kena beri sungguh. Ni modal ni, ambil duit. Tidak sah mudarabah harta dalam tanggungan orang tu tanpa didatangkan dan benda itu ada depan mata. Illa idza akhrajahu fi majlisil aqdi wa ayyanahu, kecuali dia keluarkan dalam majlis akad dan tentukan. Harta saya ni, orang hutang ni, bank hutang ni, maka ni dia pun keluarkan duit beri masa majlis akad. Tak apa. Tapi semata-mata harta yang dalam tanggungannya tak boleh, sebab harta tidak tertentu. Yang keempat, an yakuna musallaman ilal amili, modal mesti diserahkan kepada pekerja. Ai an yakuna fi yadil amil, mesti ada pada tangan pekerja. Wa huwa wahdahu alladhi yatasarrafu fihi, dan dia itulah yang seorang-seorangnya yang menguruskan harta modal tadi. Jadi bila nak buat akad mudarabah, duit kena serah kepada amil. Tak boleh dia pegang ikut suka dak. Kalau tidak susah orang nak kerja ni. Fala yasihu ishtiratu an yakuna al-mal fi yadil maliki aw gharihi. Tidak sah dia buat syarat harta itu dalam pegangan pemilik atau orang lain. Tak boleh. Dia kata saya jadikan awak ni amil mudarabah saya, tapi harta saya pegang. Tak boleh. Macam mana itu? Dia nak musuhkan, dia nak jual beli, maka harta mesti diserah kepada amil. Syurut aqdil mudarabah, syarat akad mudarabah. Apa dia? Pertama, al-itlaqu wa adamut taqyid.
akad mudharabah mesti secara itlaq dilepaskan dan tidak boleh kait, dia tidak boleh ikat. Maknanya bila dia beri harta kepada amil untuk buat, maka tak boleh dia sekat-sekat. Awak tak boleh kerja, awak kerja ikut saya. Tak. Tak boleh syarat-syarat yang menyekat daripada dia mengusahakan tu, tak boleh. Yushtaratu fil mudharabah an takuna mutlaqatan. Syarat mudharabah mestilah dilepaskan, diserahkan. Ai la tasihul mudharabatu fima idza qayyada sahibul mal al-amila. Tidak sah mudharabah jika mengkaitkan oleh tuan punya modal, mengikat, mengkaitkan amil bi syira'i syai'in muayyan, untuk jual, untuk beli barang tertentu. Saya suruh awak niaga beli barang ni je, tak boleh. Contoh, ka hadhihi sajadah, barang ni saja. Tu nak panggil mudharabah je tu. Waktu nak jual barang tu saja, upah jual. Sekarang ni mudharabah, kita nak buat perkongsian, maka mesti diitlaq, dilepaskan. Dibiarkan amil itu untuk urus niaga. Tak boleh pada benda yang tertentu. Au naw'in muayyanin min syakhsin muayyan, atau jenis tertentu daripada orang tertentu. Saya suruh awak mudharabah daripada hintati Zaidin, gandum yang Zaid jual je, atau gandum yang ditanam Zaid aja. Tak boleh lah, susah. Kalau gandum dia tak ada, nak cari mana? Faham? Yang kedua, seterusnya, wala yushtaratu. Jumpa tak? Tunggu perenggan seterusnya. Wala yushtaratu ta'yinu muddatil qirat, muddatin lil qirat. Tidak disyaratkan kena nyatakan tempoh berlaku mudharabah. Tak boleh, makna maksud tak syarat lah, bukan tak boleh. Dia tak disyaratkan untuk tentukan tempoh, sebab boleh batal bila-bila masa kan. Fa idza ayyana muddatan, andai kata dia tentukan tempoh, la yatahaqqaqu fiha al-gharadu, yang tidak boleh terhasil matlamat dia, tujuan tak akan terhasil. Ai la yatamakkanu fiha min asy-syira'i lil bidha'ah, yang tidak mampu untuk dia beli barang al-matlub al-mutajarati fiha, yang nak diniagakan. Wa kadza bai'uha, demikian juga tidak mampu untuk jual. Wa taswiquha, untuk dia dipasarkan. Liyahsul ar-ribhu alladhi wal maqsud min hadha at-ta'amuli, supaya terhasilnya keuntungan daripada muamalah ini. Bila begitu, fasadat hadhihi syarikah, maka akan fasik, batallah syarikat ini. Jadi pertamanya, tidak disyaratkan ditentukan tempoh dalam mudharabah, setahun ke, sebulan ke, lima bulan ke, tak syarat. Kemudian kalau ditentukan tempoh pula, mestilah tempoh itu sekira-kira boleh untuk mendapatkan untung. Kalau tidak, maka fasad, jadi batal mudharabah. Syaratnya awak jual minggu ni juga. Macam mana? Barang nak dapat, payah ni semua. Okey. Yang kedua, ishtirakuhuma fi ribhi wa ikhtisasuhuma bihi. Berkongsi mereka berdua pada keuntungan, dan khusus mereka berdua dengan untung tu. Mereka berdua ada hak berkongsi keuntungan, dan hanya mereka berdua. Ikhtisas ni maknanya khusus mereka berdua saja dapat untung. Tak boleh nak letakkan syarat boleh pada pihak lain. Yushtaratu an yakuna ribhu mushtarakan baina sahibil mali wal amil. Disyaratkan bahawa keuntungan mesti berkongsi antara tuan punya harta dan juga amil. Liyakhudhal maliku nama amalihi, supaya pemilik modal mendapat keuntungan harta modal dia, wal amilu thamarata juhdihi, dan pekerja mendapat hasil kesungguhannya. Hasil juhdi, zuhdi kesungguhan. Dia sungguh kerja tu dapat hasil untung. Pemodal pula dapat hasil daripada duit yang dikeluarkan. Fayamliku sahibul mal al-ribha, maka pemilik modal mendapat keuntungan bimilkihi, dengan sebab milik dia bagi modal. Wal amilu bi'amalihi, dan orang yang bekerja itu mendapat keuntungan dengan sebab pekerjaannya. Jadi sebab kepada al-ribh, iaitu al-milku wal amal, pemilikan dan juga pekerjaan. Falau syarata ar-ribha li ahadihima, atau falau syurita, boleh tak? Jika disyaratkan ar-ribhu, jika disyaratkan keuntungan itu bagi salah seorang mereka, khassatan, semata-mata, fasadati syarikah,
syarikat tu jadi batal, tak sah akad tu. Saya ambil modal ni, saya bagi ke awak, jadi untung awak ambil belaka lah. Untung awak ambil semua, tidak sah akad syarikat. Ataupun gini lah, saya beri modal ni ke awak, untung tu beri saya belaka. Tak boleh kok. Okay, dia kena bagi. Kalau maknanya satu pihak aja dapat untung, dia tak jadi akad syarikah. Limukhalafati hadha syarti limuqtadal aqdi, kerana menyalahi syarat ini bagi tuntutan akad. Akad itu menuntut perkongsian modal. Tiba-tiba modal seorang yang dapat, orang panggil kongsi lah. Falau syurita an yakuna ribhu kulluhu lil amil, kalau disyaratkan bahawa keuntungan kesemuanya bagi amil. Kita ambil modal ni, untung tu awak ambil semua. Fasadal aqdu, akad fasid juga. Wa kana ribhu kulluhu li sahibil mal, nampak macam baik je, tapi tak kena buat. Bagusnya dia, modal dia beri, dia ambil sesen pun untung. Tak ambil sikit pun, semua beri kepada pekerja. Dia tak jadi bukan mudharabah gitu. Sebab tu kena tahu, baik kena bertepat. Wa kana ribhu kulluhu li sahibil mal. Dan apa akan jadi? Akad akan fasid, akan jadi batal akad. Dah untung tu mari mana? Untung tu kana ribhu kulluhu li sahibil mal. Keuntungan semuanya menjadi milik pemodal. Bukan boleh kepada pekerja. Akan menyebabkan untung tu milik pemodal. Dah pekerja saja-saja kerja. Ada. Wastahaqqal amilu ujrata mithlihi, tetapi amil itu akan berhak upah sebanding. Upah yang sebandingnya, upah yang sewajarnya. Akad mudharabah batal, maknanya syarat-syarat pembahagian keuntungan tu tak boleh pakai. Keuntungan kena beri kesemuanya kepada pemilik modal, dan lepas itu pemilik modal kena bayar kepada pekerja upah kerja dia, upah sebanding. Maknanya kerjanya ini, kalau di sisi orang-orang lain, peniaga-peniaga lain, berapa mereka biasa bayar, berapa rate dia, rate kita panggil rate lah, rate bayar dia berapa, bayar banyak tu lah. Li'annahu amila tami'an fil manfaati wa bihi, kerana apa kena beri juga upah tu, kerana pekerja beramal kerana tamak, kerana ingin untuk dapat manfaat, dapat untung, jadi kena bayarlah upah dia. Okey, walau syurita an yakuna ribhu kulluhu li sahibil mal. Tadi kalau semua untung kepada pekerja, kalau disyaratkan untung semuanya bagi sahibil mal, bagi pemodal, fasadal aqdu aidan, akad juga akan jadi fasid, batal. Disyarat ambil modal ni, tapi untung saya belaka, batal akad. Walam yakun lil amili syai'. Dah amil boleh apa tak? Amil boleh tak upah dia? Amil tak boleh apa-apa pun. Amil pekerja tak boleh apa-apa pun. Dah letih dia kerja, siapa suruh terima? Kan di masa akad tu kan, pemodal beritahu dah, ambil modal ni untuk awak kerja, untung saya belaka. Tiba-tiba dia terima. Ada. Pertamanya bila kita tengok akad itu batal. Bila batal, duit keuntungan kena bagi kesemuanya kepada pemodal. Pemodal lah, sebab keuntungan tu hasil daripada modal dia. Maka hasil modal dapat ke dia lah, iaitu untung. Dah pekerja saja, tak ada apa-apa. Saja ada. Tak ada apa-apa, saja. Tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, dah tak sayang, siapa suruh terima? Maknanya masa dia akad tu, dia tahu dia tak boleh apa-apa. Li'annahu yu'tabar mutabarri'an, dia dianggap sebagai tabarruk, suka hati, suka rela pada ketika ini bekerja. Dia suka rela bekerja lah tu. Tak apa dosa, dia tak tahu dah bahawa dia tak boleh apa-apa, dia terima juga. Makna dia suka rela dia bekerja. Idh lam yakun ladaihi tama'un fi an yahsula 'alaihi syai'un min ar-riba, kerana tidak ada padanya keinginan untuk mendapatkan apa-apa keuntungan.
Faham beza tu. Wa yushtaratu an yakuna nasibu kullin minhuma min ar-ribhi ma'lumal qadri bil juz'iyah. Ni penting ni. Ambil perhatian. Dan disyaratkan juga bahagian, nasibnya bahagian setiap mereka daripada keuntungan ma'lumal qadri, diketahui kadarnya bil juz'iyah, secara juz'i, juzuk, secara bahagian, peratusan ke, pecahan ke, mesti keuntungan secara peratus dan bahagian. Tak boleh keuntungan tetap. Ai an yakuna nasiban sya'i'an ma'luman, mesti bahagian yang sya'i', yang umum, yang maklum. Contoh karubu'i, seperti 1/4. Saya beri modal ni pada awak untuk awak usahakan modal ini, meniaga barang bandar dengan syarat keuntungan 1/4 kepada awak. Tak apa. Dalam bentuk maklum al-qad bil juz'iyah. Au 50% atau 50%. Au akthar au aqall, lebih atau kurang. Contoh dia tu. Mesti dengan cara tu. Fala yasihul aqdu idza lam yakun nasibu kulli minhuma min ar-ribhi ma'luman. Tidak sah akad kalau bahagian setiap daripada mereka daripada keuntungan tidak diketahui. Tak tahu. Awaklah kerja untung ni, tak apa kita kira kediang. Mana boleh kira kediang? Untung kira kediang. Kayak gini kan, untung ambillah 1%. 1%. Kawan tu kerja nak mati. Tak. Tiba boleh 1%. Tak boleh. Dia kena tahu berapa kadar. Okey. 1. Wa kadza. Langkah ni. Wa kadza la yasihul aqdu idza kana ribhul masyrutu li ahadihima qadran muayyanan bil adad. Demikianlah juga tidak sah akad jika keuntungan yang disyaratkan pada salah seorang mereka itu kadar tertentu dengan bilangan. Ka'an yashrita an yakuna li ahadihima kalau kita kena baca alfun lah. Yushra an yakuna li ahadihima betul. Ka'an yashrita an yakuna li ahadihima alfun mathalan min ar-ribhi. Seperti dia mensyaratkan bahawa salah seorang mereka dapat 1000 contohnya. Au akthar au aqall, atau banyak atau sikit. Saya bagi modal ni kat awak ni dengan syarat saya nak untung 1000 je. Boleh tak? Saya bagi modal ni kat awak usahalah. Kalau awak pandai-pandailah. Bagi saya untung 1000 je. Boleh tak itu? Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh? Berapa tak boleh? Baiklah dia 1000. Kalau dia beri contohnya untung 40,000, dia nak 1000 je. Dia untung 40,000, ada saya nak 1000 je. Boleh ke tak? Apa tak boleh? Bukan baik gitu. Tak baik. Untung 40,000, saya nak 1000 je untung. Boleh ke tak? Boleh? Tak boleh. Akad tak sah gitu. Sebab apa? Sebab bukan isu baik hati dan baik hati ni. Isu benda itu boleh jadi baik hati, boleh jadi jahat hati. Kalau betul untung 40,000, betul lah baik hati dia bagi lebih. Andai kata dah untung, tidakkah pekerja akan terpaksa bayar 1000? Jadi gharar berlaku pada untung tu. Sebab itu tak boleh. Islam dalam fiqh dia kena tetapkan dulu kadar dengan secara juz'iyah, bukan dengan secara bilangan tertentu. Lihtimali alla yakuna ribhu kulluhu. Boleh jadi bahawa tak ada ribih, tak ada untung langsung. Bi alla yakuna ribhu kullu akthar min hadzal miqdar. Jadi bahawa untung tu lebih alla yakuna ribhu kulluhu, keuntungan tu tidaklah lebih daripada kadar ni. Untung tu 1000 aja, maka kena beri kepada pemilik 1000.
Dia tak ada apa-apa. Fayakhtassu bihi man syarata lahu. Maka jadilah khusus orang yang mensyaratkan tu dapat duit tu saja. Fala yatahaqqaqu ishtiraku ma fi ribhi. Maka tidak berlaku perkongsian pada untung. Fala takunu syarikah. Maka taklah mensyarikatlah. Ataupun kita kata boleh jadi untung tu banyak. Banyak tiba-tiba pemodal pula tak puas hati. Oh, aku ingat ke untung dalam 3,000, 4,000 je, aku nak 1,000, ni untung sampai 40,000. Jadi menyebabkan berlaku pertelingkahan, berlaku tak puas hati. Sebab itu untuk mengesahkan akad mudharabah mesti dibahagikan mengikut apa dia? Maklumul qadr bil juz'iyah, dengan juz'iyah. Tak boleh. Jaga molek ni, awak ni ingat molek ni. Awak nak masuk mana-mana skim pelaburan. Mari orang. Molek ni kita masuk pelaburan ni. Pelaburan apa ni? Pelaburan umrah. Kita beli tiket, beli seat kapal terbang contohnya. Sikit je. Sebab awak student, saya tawarkan awak untuk melabur RM500 je. Pulangan tiap-tiap bulan atau tiap-tiap sem bagi RM1,000. RM1,000 pulangan. Confirm tiap-tiap sem akan dapat RM1,000. Kita pun memang kita nak tak pulangan tetap daripada kita simpan duit dalam bank, tak ada apa-apa, bolehlah RM1,000. Bolehlah untung RM4.5. Bila akhir tahun dia bagi hibah, kita masuk berang ni menjamin pulangan RM1,000 contohnya setiap bulan. Ada tak tu? Ada. Kita tahu yang awak ni. Dia janjikan pulangan tetap, menjanjikan pulangan tetap kadar tertentu RM1,000 setiap bulan. Bagi pinjam RM10,000 akan dipulangkan balik dalam masa 2 tahun. Dalam masa RM10,000 tu tiap bulan dia akan bagi RM1,000. Untung tak? Untung lah. Dalam masa setahun kita pinjam dia RM10,000. Bagi pinjam RM10,000. Lepas tu dia nak bagi kita setiap bulan berapa dia? RM1,000. Jadi setahun tu kita dapat RM12,000 dah. Setahun tu dapat RM12,000 dah. Tahun kedua tu dapat RM12,000 pula. Maknanya akan pula RM24,000 tambah pulang balik. Dia kata setelah 2 tahun anda akan mendapat kembali modal anda. Tambah RM10,000 pula. Jadi RM34,000. Awak kelabu mata. Awak tak tahu hukum. Dosa ni. Sebab tu saya kata ambil perhatian. Belajar juga. Nak lulu, nak tinggi, nak skor. Ini hukum. Kalau awak buat haram, awak makan haram lah. Awak makan haram macam saya sebut, fannaru aula bihi. Neraka lah lebih sesuai. Man nabatas lahmuhu min haram, fannaru aula bihi. Siapa yang darah dagingnya daripada haram, maka neraka lah lebih aula baginya. Jadi bukan benda barang-barang, bukan benda mainan saya bicarakan pada hari ini di depan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini melibatkan isu syurga neraka. Tuan-tuan, nak wis semangat. Jangan ambil mudah benda gini, biar faham betul. Sebab berlaku. Lepas habis grad tanya telefon ustaz, mesej ni gini-gini. Masa mengajar tak beri perhatian. Tak faham dalam kelas, tanyalah. Tak boleh gini kan? Dia menjanjikan keuntungan tetap ni dosa buat gini. Awak terlibat sekali ni, awak ingat untung. Tapi kebanyakan ni awak masuk gini dah untung kau. Dah sampai setengah tahun duit besar itu je. Dia boleh bagi awak setahun, setengah tahun bagi, dia rolling duit orang lain. Banyak dah orang kena gini, banyak dah. Jadi tak usah, jangan tertipulah dengan macam-macam skim-skim yang menjanjikan keuntungan tetap. Nipu laka. Awak kalau nak niaga sungguh, niaga sungguh. Nak berkongsi sungguh. Nak buat perusahaan, kongsi modal, buat betul-betul dengan cara yang sebut ni, yang dia belajar ni. Bukan dengan cara gini. Nampak tak? Okay? Macam-macam. Hak emasnya emas. Melabur untuk emas, melabur untuk ni, macam-macam lah. Kes ramah dah. Juta-juta ada, bankrupt apa tak ada benda ada. Okay. Jaga molek-molek. Jadi mesti mudharabah, mesti memberi peratus daripada keuntungan.
Yang kena faham. Maknanya kalau tak ada untung awak dapat tak? Awak tak akan dapat apa. Itu konsep perkongsian modal dalam Islam. Ini tak boleh nak jamin. Kami jamin pulangan modal anda. Jamin tak kena dah ayat tu kecuali lah dalam masalah ada pihak ketiga lah. Ni complicated sikit lah dalam muamalat sekarang ni. Kalau macam bank semua tu, dia pihak kerajaan jamin tu tak ada masalah lah tu. Itu jaminan pada pihak ketiga. Tapi awak kena faham konsep dalam masalah mudharabah tu. Okey, terusnya kat mana lagi? Kata dia contoh tak boleh tak? Wa kadzal hal, begitulah keadaannya. Lau syarata lil amili, atau lau syurita, disyaratkan, lil amili, bagi amil, nasibun juz'iyun, satu bahagian tertentu, juzuk tertentu, minar ribhi, daripada keuntungan, wa miqdarun muayyanun minhu, tapi bertambah dengan kadar tertentu. Contoh, okey, kita buat, saya bagi modal ke awak punya bahagian keuntungan ialah 40%. Tapi awak kerja bulan-bulan, saya bayar gaji RM1,000 contoh. Faham? Dia bagi bahagian daripada peratus, betul dah ni. Tapi dia miqdarun muayyanun minhu, dia tambah pula kadar tertentu pula gaji bulanan. Ka'an yushrata lahu ratibun syahriyun, seumpama disyaratkan bagi pekerja ada gaji bulanan qadruhu alfun, kadarnya 1000, wa khamsatun fi mi'ah min ar-ribhi, untung dapat 5%, tapi gaji bulanan dapat 1000. Ni tak boleh juga. Sebab apa? Ni tengok 1000 ni. 1000 ni daripada ambil mana ni? Ambil daripada hasil perniagaan. Maknanya seakan-akan ada nisbah tertentu daripada untung sini yang akan dibayar kepada amil. Amil tidak berhak kecuali selepas dapat untung. Lepas diselesaikan belaka, dapat baru komplit, bersih. Bersih maknanya kita panggil untung bersih. Barulah situ boleh dibahagikan bahagian amil. Tapi bagi gaji yang khusus pula itu tidak boleh. Wa alaihi, atas itulah fasadul kathir min tasarrufatin, berlaku rosaknya banyak daripada urus niaga manusia fi hadzal zaman, pada masa ini. Haisu yata'aqaduna, sekira-kira mereka melakukan akad, ma'ama ya'malu bi amwalihim, bersama pemodal yang memberi harta mereka, ala an yataqadha ratiban syahriyan muayyana, dengan syarat mereka mendapat gaji bulanan tertentu. Wa yakunu lahu nisbatun muayyanah min al-arbah, dan mereka yakuna lahu dapat juga peratusan tertentu daripada keuntungan. Tak boleh juga. Walaupun ada hak ni betul, tapi hak ni salah ni menyebabkan jadi hukum salah. Faham situ Wa kadzalika yushtaratu, demikianlah juga disyaratkan an yakuna ribhu khassan bihima, untung mesti khas bagi mereka berdua. Siapa mereka berdua? Sahibil mal, tuan punya modal, wal amil, dan juga pekerja. La yajuzu an yushrata juz'un minhu li ghairihima, tak boleh mensyaratkan satu bahagian keuntungan pada orang lain. Saya bagi modal ni kepada awak ni dengan syarat untung kayak gini 20% boleh ke bini saya. Boleh ke bini dia? Tak boleh Bini dia bukan pemodal, bukan amil. Dia syaratkan bagi pada pihak lain daripada pemodal dan juga pekerja. Tak boleh. Okay. Yang ketiga, istiqlalul amili bitasarrufi wal amal, bebas pekerja untuk mengurus dan melakukan pekerjaan. Fala tasihul mudharabatu idza syurita fihi, tidak sah mudharabah jika disyaratkan padanya an yusyarika sahibul mal al-amila, mesti bersama-sama tuan punya modal bekerja dengan amil fil amal, dalam pekerjaan dan pengurusan. Tak boleh syarat, dia syaratkan bahawa pemodal pun kena kerja sekali. Tak boleh Kalau waktu dia tak panggil mudharabah. Syarikat dua-dua beri modal, dua-dua kerja, tak apa. Tapi pemodal beri modal je. Tak boleh nak letak syarat pemodal pun kena kerja juga. Syarat itu menyebabkan akad itu tidak sah. Akad itu tidak sah. Okey.
Sebab apa akan jadi tidak sah? Lianna syarta dhalika ya'ni baqa'al mal ala yadi sahibil mal. Kerana syarat itu menyebabkan kekal duit dalam tangan pemodal. Tadi kita kata duit mesti serah sepenuhnya kepada pekerja. Tapi bila pemodal masuk sekali bekerja, maknanya sebahagian duit dipegang oleh pemodal. Tak boleh. Wa qad alimna annahu yushtaratu an yakuna al-malu fi yadil amil. Kita telah ketahui bahawa disyaratkan harta itu dalam tangan pekerja. Okey. Wa idza lam yushrat dhalik. Kalau tidak disyaratkan, wasta'ana al-amilu bi sahibil mal fil. Tapi pekerja minta tolong dengan tuan punya modal untuk tolong kerja sekali. Tidak syarat. Tapi yalah tuan punya modal mari-mari tengok jenguk-jenguk sekali, dia tolong juga. Dia tolong jual, dia tolong angkat barang. Jaza. Kalau gitu saja harus. Jangan letak syarat. Li'anna isti'ana bihi la tujibu khurujal mal min amil ilaih. Kerana menolong dia dengan percuma tu tidak mewajibkan, tidak membawa kepada keluarnya harta daripada amil kepada pemilik semula dah. Tetap amil tu yang menguasai perniagaan. Pemodal hanya mari tolong itu tak ada masalah. Yadul amil mudarabah. Okey, ini penting. Yad amil mudarabah. Okey, orang yang menguruskan modal tadi, amil mudarabah ni, apakah bentuk tanggungan dia? Yad ni ada berapa? Oh, dak belajar lagi dak. Salam ah tak ada dalam ijarah sebut lagi yad dhaman, yad amanah. Dak belajar lagi. Oh, awak kena tengok tolong tengok rakaman tu tolong tengoklah. Saya kerja ni sebab tajuk ni panjang dan takut tak sempat. Kelas lain saya habiskan ijarah. Kelas awak ni saya masuk sini supaya rakaman ijarah tu awak tengok dan mereka mungkin kena tengok rakaman ni pula. Gitulah. Okey. Mana tadi? Dia kata yadul amil al-mudhari. Apakah status penguasaan? Tangan ni maksud penguasaan amil mudhari. Kan amil mudhari terima modal tak? Modal dia pegang kan? Okey, modal tu status dia macam mana? Kalau modal tu hilang, dia kena tanggung tak? Modal tu tiba-tiba ada orang curi, kena tanggung tak? Tu kita kena tahu ni. Ini konsep ni dipanggil yad ni ada dua. Dipanggil yad amanah satu, yang kedua yad dhaman. Al-amilul mudharibu yaduhu yadu amanah. Pekerja mudharabah tanggungan dan sifat tangannya ialah sifat tangan amanah. Alal mal alladhi istalamahu, yang diterima dia. Wa kadza sila'ul lati ishtaraha, demikianlah juga barang yang dia beli dengan duit itu, bi juz'in minhu, dengan juzuk daripada duit itu. Apa makna yad amanah? Wal muradu bi yadil amanah annahu la yadmanu ma talifa. Bahawa dia tidak perlu jamin, tidak perlu bayar ganti rugi. Ma talifa, apa yang musnah, fi yadihi, dalam tangannya, min amwalil mudharabah, daripada harta mudharabah, illa idza ta'adda au qassara, kecuali jika dia melampau ataupun dia cuai, fi wajibi, pada tanggungjawab dia, pada kewajipan dia. Itu takrif yad amanah. Yad amanah makna orang yang dia dalam kategori yad amanah, dia tidak perlu tanggung apa-apa kemusnahan atau kerosakan barang tersebut kalau bukan dengan kecuaian dan melampau dia. Tiba-tiba barang tu katakanlah kena curi, dia tutup elok dah, dia kunci elok dah, kena curi juga atau terbakar, amil kena tanggung tak? Amil tak kena tanggung. Faham? Amil tak kena tanggung. Dah siang lah, nak dah orang mana, bukan cuai dia. Okay. Wadhalika, demikian itu bi khilafi man kanat yaduhu yadud dhaman. Man kanat yaduhu yadad dhaman. Lain kalau orang itu tanggungan dia yad dhaman. Yad dhaman ni, apa makna yad dhaman? Fa innahu
yadmanu mutlaqan. Orang yang sifat dia ya dhaman, dia kena jamin dan kena bayar ganti rugi secara mutlak. Sawaun aqassara am lam yuqassir. Sama ada dia cuai atau tak cuai, dia kena tanggung. Ta'adda am lam yata'adda. Dia sengaja melampaui ataupun tak sengaja melampaui. Jadi itu ya dhaman. Ya dhaman, orang tu kena dhaman walaupun dia sengaja tak sengaja kena. Ya amanah dia tak kena dhaman kecuali dia sengaja atau cuai. Okey. Contoh wa minat ta'addi, contoh melampau pada pekerjaan ni, ayaf alama laisa lahu fi'luhu. Dia buat apa yang bukan daripada kerja dia. Mimma sanadkuru ba'da qali, daripada apa yang kita akan sebut lepas ni lah. Kawan tu suruh niaga dengan barang, dia pandai-pandai pula pergi ambil barang tu, buat musafir ke tempat lain, niaga tempat lain. Contohnya tak, tiba-tiba hilang dalam tengah jalan, maka dia kena ganti lah. Dia kena ganti sebab tuan dia tidak memberikan hak untuk buat musafir dengan barang tu. Al-khasaratu ala sahibil mal. Kerugian tu ditanggung oleh sahibul mal. Walamma kanat yadul mudaribi yadal amanah. Bila mana tangan orang yang mudarabah ini tangan amanah, kanatil khasaratu inda intihai mudarabah ala sahibil mal wahdahu. Maka kerugian ketika selesai mudarabah tu ditanggung oleh sahibil mal, tuan punya modal seorang diri. Katakanlah bila dia bagi modal kepada orang untuk mereka, ambil duit ni 10,000, pergi beli banda, jual banda. Lepas tu tiba-tiba lama dah dia pun nak guna modal, kita berhentilah mudarabah. Tiba-tiba bila selesai jual barang semua, tak balik modal, rugi. Siapa kena tanggung? Siapa kena tanggung? Raksuma dah. Pekerja? Dia tanggung tak? Menanggung malu. Pekerja macam mana pekerja? Kebagi. Katakanlah ia berhutang pula. Berhutanglah pula. Lepas bayar-bayar semua tu, berhutanglah pula berapa? Berhutanglah pula katalah 1,000. Nak buat ke mana? Siapa kena tanggung 1,000 tu? Bagi dua. Keadilannya macam mana? Adil macam mana? Macam mana adil dalam proses ini? Pakai duit KWSP. PTPTN. Jaga ni awak, siapa yang boleh PTPTN ni, pasti ada lah orang. Marilah join kita punya kita punya apa ni, perniagaan ni, kita punya pelaburan ni, insya-Allah ni. PTPN lepas ni grad PTPN, duit PTPTN dah ada dah untuk nak bayar balik. Lepas grad, dah lah PTPTN tak ada, duit hak beri pun tak ada kau. Rugi 2 kali awak. Jagalah. Biasa tak? Akan ada orang mari dekat-dekat, ajak ni, ajak tu. Biasa orang yang dah boleh PTPTN ke apa. Macam mana ni? Jawapannya, rugi itu ala sahibil mal, atas pemodal saja. Dialah yang tanggung. Kanatil khasara inda intihai al-mudara ala sahibil mal wahdahu. Semata-mata. Tak adil. Apa tak adil? Laisa 'alal 'amil minhu syai'un. Tidak ada atas pekerja sesuatu pun. Pekerja tak tanggung rugi. Li'annaha fi hukmi talafi ba'di malil mudarabah. Kerana dia dianggap sebagai musnah sebahagian daripada harta mudarabah. Musnah harta mudarabah, dia amanah. Wa huwa ghairu dhaminin lidzalika. Dia tidak tanggung musnah harta mudarabah. Talama annahu lam yata'adda, selagi mana dia tidak melampau dan tidak cuai. Dah rugi tak dia? Pekerja rugilah. Rugi tenaga. Macam tak sebut tadi ya. Rugi tenaga. Pemodal rugi duit, pekerja rugi tenaga dan masa.
Faham tak? Dia tak perlu tanggung. Hak RM1,000 hak hutang tu, tuan punya modal lah tanggung. Dah dia rugi tak dapat apa-apa. Skepeng pun tak boleh. Dia rugi dari segi masa dan tenaga. Okey. Apa benda yang tak boleh dilakukan oleh mudhari'? Ma laisa lil mudhari' fi'luhu. Mudhari' tak boleh buat apa dia? Alla yashtariya lil kirat abi akthara min ra'si mal al madfu' ilaih. Jangan dia beli untuk tujuan mudharabah lebih daripada modal yang diserah. Modal RM10,000, jangan pergi niaga beli barang lebih RM10,000. Kalau dia beli juga, dia tanggung. Sebab dia beli banyak tu je lah. Yang kedua, la yusafiru bil mal illa bi idzni min sahibi. Jangan dia musafir dengan duit itu kecuali dengan izin tuan je. Tiba-tiba dia pandai-pandai dia bawa duit harta tu buat niaga, bawa ke tempat lain musafir. Dia nak pegang, nak tinggal rumah, dia bimbang. Ataupun dia tak ada tempat yang selamat, contohnya lah. Tak ada minta izin, dia pun saja-saja bawa duit tu sekali dalam musafir, tiba-tiba hilang atau orang curi. Dia yang tanggung. Sebab dia tak boleh bawa musafir duit itu kecuali dengan izin. Kerana musafir yaghlibu fihi al-khatar. Ghalib padanya ada kebimbangan, ada bahaya. Yang ketiga, la yabi'u bin nasi'ah. Tak boleh dia jual secara tangguh. Orang nak beli dengan dia tak boleh jual secara tangguh. Dia kena bayar secara cash. Sebab kalau jual tangguh, ada gharar, kebarangkalian tak bayar. Kebarangkalian jadi hutang lapuk je, hutang tak boleh nak dapat balik dah. Jadi la yabi'u bin nasi'ah, tak boleh dijual secara tangguh, ai bi ta'jili saman ila ajal, dengan menangguhkan bayaran pada tempoh tertentu. Illa idza adinal malik, kecuali pemilik dia beri izin lah. Kalau pemilik beri izin tak apalah, kalau tak boleh. Yang keempat, la yajuzu lahu an yuqarida 'amilan akhara li yusharikahu fil amal wa ribhu 'ala al-asah. Wa ribhi 'ala al-asah. Tidak boleh dia buat kirat pula, buat mudharabah dengan pekerja lain supaya dia masuk sekali bekerja dalam kerja dan juga untung. Ni gini. Macam mana contoh? Saya beri pemodal A, beri kepada B ambil. B pula pergi cari pihak ketiga C untuk kerja. Ini tak boleh. Tak boleh. A, modal tu A, sahibul mal, beri kepada B. B ni ambil. Ambil pun, aku kerja, baik duit orang lain. Betul banyak dia pun cari C. Tak boleh buat gini. Tiba-tiba untung nak boleh ke siapa? Nak buat mana bagi untung? Untung macam mana untung? Siapa dapat? A memang confirm dapat lah sebab duit dia. Lepas tu B, C nak pergi mana? Bagi dua. Ke bagi dua? BC tu dibayar sebagai amil lah. Sahaja. Amil. B dengan C dibayar sebagai amil saja. Dan ni memang amil. Bayar apa? A dapat untung, BC dia bagi dua lah. Bagi dua pula. Dah apa buat kerja banyak. Lepas tu B kata, saya tolong cari kan. Tu jaga molek ni, tengok ni. La yajuzu an yuqarida amila akhar. Tak boleh dia buat kirat dengan orang lain pula. Hatta law adina lahu sahibul mal. Walaupun kalau tuan punya harta izinkan. Lianna mawdu'al kirat, kerana topik objek kirat ini an yakuna ahadul aqidain malikan la amala lahu. Pemilik, salah seorang tu pemilik yang tak bekerja. Wal akhar amilan la milka lahu. Yang kedua ialah pihak amil yang bukan pemilik barang. Wa muqaradatil amil li akhar ala khilal dzalik. Kalau dia pula cari orang lain, maka menyalahilah. Okey, jadi macam mana nak buat? Fa idza hasala mithlu dzalika, kalau berlaku sedemikian, kanal aqdu tsani batilan. Akad kedua ni batal. Akad kedua ni batal. Wa baqiya al-'aqdu al-awwal 'ala sihhatihi. Akad yang pertama tu sah. Fa idza tasarrafa al-'amilu tsani bima dafa'alahu min malin. Kalau amil yang kedua C ni, dia tasarruf, dia menguruskan dengan apa yang diserah kepadanya daripada harta. Dia C ni pandailah kerja, dia suka buat kerja. Dia pun kerja-kerja dengan duit yang diserahkan oleh B.
lahu ujratu mithlihi min sahibil mal, maka dia berhak mendapat ujratu mithlih, upah sebanding daripada sahibil mal, tuang punya harta. Wa kana ribhul mal alladhi dafa'a lahu kulluhu li sahibil mal, dan untung yang dia serah itu semuanya milik pemodal. Walaysa lil amilil awwal minhu syai'un, tidak boleh bagi amil yang pertama sesuatu, li'annahu lam ya'mal syai'an, kerana dia tak buat apa-apa. Jadi dalam kes ni macam mana? Akad yang kedua ni jadi batal pertama. Ni batil, salah. Bila batil, hak ni kerja dah ni. Nak bagi apa? Dia kerja dah dapat keuntungan, maka dia kerana batal dia dapat ujratu al-mithl, upah gaji sebandingnya. Okey. Untung tu, untung ribh dapat kepada sahibul mal semuanya. Dah hak ni tak dapat apa-apa. Dapat nyo. Ni dapat nyo komeng. Ada benda ni. Tak ada apa-apa. Dia kerja pun tak kerja. Duit bukan duit dia. Jadi B ni, amil yang pertama ni tak dapat apa-apa. Faham tak? Okey, yang kelima, la yunfiqu ala nafsihi malal mudharabah. Tidak boleh dia infakkan atas diri dia daripada harta mudharabah halal iqamati fi baladihi, ketika dia berada di kampungnya, negerinya, qaulan wahidan, secara sepakat. Masa dia duduk niaga di kampung dia. Tak. Lepas tu hari-hari makan tengah hari, makan pagi, duit sendiri lah. Dia tak boleh ambil duit mudharabah tu nak dapatkan sebagai bayaran bagi nafkah diri dia. Gaji, duit makan dia. Duit makan tu cari lain lah. Sebab dia telah dijanjikan portion keuntungan daripada untung yang akan dapat. Jadi nafkah tu tak boleh ambil pada mal mudharabah. Kalau tidak, dikama macam tadi lah. Sekira seakan-akan dia dapat gaji tertentu. Tu tak boleh tu. Okay. Li'anna al-'urf la yaqdi bidhalik, kerana uruf tidak menuntut supaya buat begitu. Li'anna nafaqata qad tasriku ribaha kullah, kerana nafkah ni untuk belanja diri ni kadang-kadang boleh menghabiskan untung semua sekali. Dah dia hari ni rasa nak makan mahal sikit lah. Makan apa? Nasi apa hak mahal sekali? Nasi apa? Hari ni rasa saya penyek mahal. Ke benda mahal sekali. Nasi benda sekitar ini zan mahal sekali. Nasi goreng USA. Siapa yang mahal sekali benda? Nasi biryani. Nasi Arab lamb shank. Chef Amal. Dah. Harga Israel. Arab ni kat Israel. Jadi katakanlah nasi tu, ini kita makan nasi biryani Syekh Ahmad. Keluar. Dia bekerja. Lepas tu dia pun ambil duit mudharabah kan nak belanja. Esok makan benda pula. Esok nasi biryani apa? Nasi biryani Hadramaut pula. Lusa nasi kandar pula. Nasi kandar Hamidiyah. Pimai Hamidiyah. Pimai Hamidiyah juga. Ada. Nasi kandar ambil daging lah, ayam lah, sotong lah. Ambil macam-macam. Sodok. Kuah campur. Tu kuah campur. Jadi tak boleh. Habis macam tu memang tengok-tengok akhir bulan tak ada untung. Sebab itu tak boleh dia nafkah daripada harta mudharabah ketika dia berada di kampung. Okey. Tapi kalau musafir tak apa lah. Musafir dengan kadar yang munasabah. Okey, ma'alal 'amili. Habis lagi. Ya Allah, banyak lagi ya. Macam bila nak habis ni? Ma'alal 'amili fi'luhu, apa yang wajib ke atas amil untuk lakukan. Amil patut buat apa? Terberti situlah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Suka awak habisnya. Wallahu ta'ala a'lam.